Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat petang kepada hadirin sekalian. Nampaknya saya adalah diberi peluang untuk bercakap yang terakhir. Benar atau tidak, saya tak tahulah. Wah, saya tak ada limit, terima kasihlah. Saya tak suka limit. Saya kadang-kadang terlalu lebih. Di antara perkara yang saya buat yang terlebih ialah memilih Datuk Seri Najib. Saya berjuang berhempas pulas dan mendesak Tun Abdullah. Terima kasih. Tak boleh lama. Mendesak Datuk Abdullah supaya memilih Datuk Seri Najib sebagai timbalannya. Saya tulis surat, saya bercakap, saya buat ucapan, dan akhirnya Datuk Seri Najib pun jadilah Perdana Menteri dan saya berasa lega. Ini anak Tun Razak. Tun Razak adalah hero kita. Dialah yang menolong saya menjadi Perdana Menteri. Kalau tak sabit Tun Razak, saya tak jadi Perdana Menteri. Kerana dia nasihat Tun Husin, Datuk Husin pada masa itu, kalau ada masalah panggil Dr. Mahathir. Dan nampaknya Tun Husin tu terpengaruh dengan pendapat Tun Razak. Walaupun dia tak begitu rapat dengan saya, bila ada 3 orang nak dipilih untuk menjadi timbalannya, 3 orang itu ialah Cik Ghaffar yang pertama, undi yang terbesar, Tunku Razali Hamzah yang kedua, dan saya bawah sekali, dekat-dekat nak sampai nombor 4. Tapi bawah saya itu Datuk Harun Idris. Jadi saya tak sangka lah nak dipilih. Tetapi Tun Husin pilih. Dan saya berasa terhutang budi kepada Tun Razak dan juga Tun Husin. Kalau tidak, siapalah saya? Anak tok guru, anak guru aja. Biasa jual pisang di Pekan Rabu. Nak jadi Perdana Menteri. Tapi itulah keadaan dalam negara kita, dan saya dapat jadi Perdana Menteri, nak bayar hutang budi kepada pemimpin-pemimpin yang memberi peluang kepada saya. Di antaranya ialah Tun Razak dan Tun Husin. Jadi apabila sudah kita saya bersara, saya sepatutnya pilih di Najib. Tapi entah macam mana pilih Pak Lah. Lepas itu saya berhempas pulas nak bagi Najib naik lah. Pasal tak adil lah, pasal dia dapat undi lebih daripada Pak Lah. Tapi dia muda pada masa tu. Jadi saya bagi peluang ke Pak Lah, ingat satu term, bolehlah bagi kepada Najib. Tapi Pak Lah pun berasa segan juga nak buat satu term. Dia ingat dia menang cukup besar, 90% pada 2004. Dan ada orang berkata kemenangan yang besar ini ialah kerana Pak Lah. Tapi entah macam mana 2008 kemenangan dia sudah jadi kecut sikit, kurang sikit. Jadi saya berpendapat sebelum pun pilihan raya 2008, saya berpendapat bahawa Pak Lah ada kelemahan-kelemahan tertentu. Bukan saja pasal dia tidur. Yang tu dia mengantuk
Dia mengantuk, dia tidurlah. Kita pun kalau mengantuk, kita tidur kan. Tapi dia tidur siang hari. Tengah duk bercakap dengan orang pun lena. Jadi saya fikir eloklah kalau Datuk Seri Najib ganti dia. Dan sebab itu saya tinggal UMNO untuk mendesak supaya Najib dipilih untuk mengganti Pak Lah. Dan Najib naik dan saya begitu gembira sekali. Melompat-lompat, meloncat-loncat. Seronoknya. Isteri saya sama keluarga saya semua berasa seronok. Pasal ini anak Tun Razak. Tentulah kelakuan dia sama dengan bapaknya. Tetapi malangnya saya dapati bahawa dia tak semacam bapaknya. Dia berbeza sedikit. Banyak. Dia berbeza banyak. Lepas itu, bila dia dah dipilih, dia tak ada langsung hubungan dengan saya. Selama 6 bulan. Tak ada langsung bincang atau apa-apa pun. Bukanlah saya nak jadi penasihat. Saya nak jadi penasihat pun penasihat Melayu. Penasihat Melayu ni bila bagi nasihat, tak payah orang dengar. Penasihat British lain. Bila dia bagi nasihat, kalau kita tak turut, dia ketuk kepala. Itu British. Tak ada jumpa dengan dia. Lepas tu satu malam dia jemput saya makan malam dengan dia dengan Rosmah. Saya dengan isteri saya lah, pasal Rosmah ada situ, kita kena bawa. Lepas daripada dinner itu saya berjumpa 4 mata. 4 biji mata kita berjumpa. Saya tanya kenapa tak buat itu, tak buat ini. Tapi janji dulu. Di antara yang dijanji ialah nak buat jembatan bengkok. Jadi dia tak buat jembatan bengkok, bagi tahu saya bahawa ada perjanjian dengan Singapura bahawa kita tidak boleh sentuh causeway itu kerana perjanjian. Saya tanya dia, dulu saya tak tengok perjanjian. Mana dia perjanjian, boleh tunjuk kepada saya? Bohong. Tak ada perjanjian. Saya 22 tahun saya kejar benda ni. Saya tahu Singapura. Saya tahu perjanjian semua. 22 tahun lama juga. Sikit sebanyak kita belajarlah. Dia bohong. Lepas tu kerana saya tegur, dia tak bercakap dengan saya. Bukan sangat saya berasa kecewa tak buat jembatan bengkok itu. Yang saya kecewa pasal dia kata tak boleh buat ini sehingga Singapura bersetuju. Macam mana pula Singapura? Ini kita nak buat dalam wilayah kita, bukan sampai ke Singapura. Kita nak buat sebab tu dia bengkok. Kalau kita buat straight, kalau dia tak boleh naik tinggi sangat, lori tak boleh naik. Kita bengkok nak bagi panjang sikit jembatan itu supaya lori boleh naik, boleh turun. Tapi turun di sebelah kita saja. Tak sentuh Singapura. Tapi dia pergi tanya Singapura. Kita dijajah oleh Singapura kah? Saya fikir kita berhempas pulas nak dapat kemerdekaan daripada British. Tetapi sekarang nak buat satu jembatan dalam wilayah kita, kita kena tanya Singapura. Saya rasa kecewa. Kenapa dia merendahkan diri? Kita bukan sebuah negara merdeka. Kenapakah dia merendahkan diri kepada Singapura? Negeri besar cet. Besar cet aja. Orang Kedah kata besar cet. Piduk sembah. Baru-baru ini nak buat kereta api laju. Tanya Singapura pula. Pergi ke Singapura nak tanya Perdana Menterinya.
bolehkah kami buat kereta api laju? Singapura kata, tak boleh. Balik bagi announcement kata, kita tak buat, Singapura tak bersetuju. Kita duduk di bawah Singapura ke? Ini yang mengecewakan saya. Selain daripada itu, nak baik-baik nak main golf dengan Obama. Saya berpendapat bahawa dia tak sedar Malaysia ni dah merdeka. Saya sengaja tak nak baik dengan negara-negara berkuasa besar ini kerana mereka suka menekan. Saya lebih baik dengan Tonga, Fiji, negara-negara Afrika. Tak ada glamour lah. Isteri mereka pun taklah berita cantik-cantik. Ini terbang pergi ke Hawaii main golf. Lepas tu kalau terbang pergi ke mana, entahlah dia balik ke terbang sewa. Mana pergi kapal terbang yang dia pergi tu. Jadi macam-macam benda yang pelik berlaku. Saya berasa kecewa, tapi saya terus sokong Najib. Dalam pilihan raya ke-13, saya sokong Najib. Saya pergi ke sana ke sini berkempen. Tak disuruh lah, tapi pergi juga. Pasal nak bagi menang ni, saya sokong. Saya kata terang-terang, kalau dia dapat keputusan yang lebih buruk daripada Pak La, dia patut berhenti. Saya kata, semua orang tahu. Tapi dia sebenarnya mendapat keputusan yang lebih buruk daripada Pak La. Tapi tak tergamak saya nak suruh dia berhenti. Saya masih sokong dia. Tetapi saya dapati tingkah laku dia ni tak seperti Perdana Menteri. Dia suka guna wang untuk nak memikat hati rakyat. Kita tidak harus guna wang. Ini sebagai sogokan, rasuah. Ini sengaja ada BRIM kononnya. Ambil duit kerajaan, bagi kepada rakyat, bukan kerana kebaikan kerajaan ataupun rakyat, tapi kerana nak jadi popular sendiri. Boleh bagi duit, ambil duit kerajaan, bagi kepada orang. Ini bukan caranya. Cara kita nak layan kehendak rakyat ialah dengan menepati apa yang diminta oleh rakyat. Mereka nak kerja. Mereka bukan pengemis, tunggu duit nak diberi percuma. Mereka nak cari kerja, tapi tidak ada usaha untuk mewujudkan kerja. Sampai sekarang ni kita dapati lulusan universiti tak bekerja. Kerana tidak ada usaha untuk mewujudkan kerja. Sebaliknya, nak bagi RM500. Bila kemenangan dalam pilihan raya tak begitu baik, orang kali pasal 500 pun. Kita bagi 600 lah. Lepas tu kita bagi 900, 1,200. Ini semua cara rasuah. Nak beli sokongan rakyat dengan memberi wang. Bukan wang duit dia pula. Duit kerjaan, duit kita. Itu pun saya masih lagi sokong Najib. Tapi cubalah kata kepada dia, Najib, janganlah bagi duit banyak sangat kepada orang. Jawabnya apa? Cash is king. Wow. Cash is king. Duit itu raja. Saya tak tahu sama ada bila dia tengok duit dia. Kita ada 9 orang raja, 1 agung dan kita boleh sembah sepanjang masa. Tapi dia tak sembah yang tu, dia duduk sembah duit. Saya nampak ini penyakit. Bila dia sembah duit, dia utamakan duit, ini bermakna dia rela
supaya kita amalkan rasuah. Dan sebenarnya inilah yang berlaku. Dia nak bagi duit kepada orang supaya dia jadi popular. Tapi duit dia tak ada. Kalau bagi sikit-sikit, orang tak sokong. Kalau bagi kepada MP umpamanya di ahli dewan, bagi 1,000, 2,000, lah ni harga naik sikit, 20,000, mereka masih tak sokong. Nak kena bagi 1 million. Kita ingat Syahrir, wakil rakyat Syahrir, mengaku bahawa dia terima 1 million daripada Datuk Seri Najib. Dan kata nak Syahrir pula, yalah kalau kita nak minta duit, nak minta daripada siapa? Minta dari Presiden lah. Dan dia pun dapat 1 million. Ada yang seorang lagi dapat 2 million. Yang lain tak cakap lah, tapi tentulah dapat juga. Kalau tak dapat, marahlah dia orang. Syahrir dapat 2 million. Ini pegawai penerangan dapat 2 million. Kami dapat apa? Tentulah dapat sikit. Tapi tak mengaku. Tapi saya sangkalah. Saya ni buruk hati. Sangkaan buruk terhadap orang selalu. Apabila saya nampak orang itu senyap, tak kata apa-apa, walhal dia punya pemimpin melakukan jenayah, saya ingat ada sebab. Saya fikir ada sebab, ada terimalah sikit sebanyak. Ataupun dedak lah ni. Dedak ni dahsyat. Dedak ni makanan binatang. Apabila kamu makan dedak, samalah dengan binatang. Lah ni nampak perut buncit semua. Penuh dengan dedak. Jadi banyak saingan yang dapat dedak. Sebab itu mulut tutup, telinga tutup, mata pun tutup. Macam mana dia berjalan pun saya tak tahu. I speak no evil, I hear no evil, I smell, bukan I smell, I see no evil. Pasal makan dedak lah tu. Jadi kita heran melihat Najib laku benda-benda yang jelas seperti jenayah. Kalau dia bagi duit sampai 1 million kepada Syahrir dan Mazlan, yang lain tentu dapat. Bila kita nak bagi duit banyak, kita tak ada duit. Najib tak ada duit. Saya biasa jadi Perdana Menteri, gaji tak besar. Bila nak pencen dulu dia bagi gaji 20,000 sebulan. Tak boleh lah kalau dia gaji 20,000 nak bagi 1 million kat Syahrir. Mana nak dapat duit tu? Ada kawan buat cadangan. Namanya Johai. Jolo. Jolo nasihat Najib. Jolo nasihat Najib, kita sambang duit Terengganu. Terengganu banyak duit, pasal dia banyak minyak. Jadi dia pun berbaik-baiklah dengan raja dan dia propose nak ambil TIA, Terengganu Investment Authority punya duit. Lepas itu bila dah dapat, buat keputusan tak bagi tahu langsung kepada Terengganu, marahlah orang Terengganu. Dengan itu mereka pun tarik diri. Tak dapatlah duit. Tapi duit perlu ni nak bagi 1 million kat Syahrir ni macam mana? Orang lain pun tak juga. Takkan Syahrir seorang aja. Datang Jolo sekali lagi. Kita hutang.
Hutang banyak mana? Hutang banyak lah. Macam mana nak hutang? Kita suruh kerajaan buat satu syarikat, dan syarikat ni akan hutang. Kerajaan tak payah buat banyak, bagi banyak. 1 million ringgit saja cukuplah sebagai modal. Yang lain semua kita hutang. Ini nasihat yang datang daripada penasihat yang tidak ada status official. Dan Najib pun tubuhlah 1MDB. Wah. Modal 1 juta. Hutang kerajaan garanti 42 bilion ringgit. 42,000 kali modal. Nah, kalau kita buka syarikat, kalau kita boleh pinjam 42,000 kali modal kita, seronoklah kita. Tapi nak pinjam di bank, dia nak tanya kita punya collateral banyak mana. Dan kita tak ada collateral, tak bolehlah pinjam banyak. Ini Najib collateralnya kerajaan. Kerajaan garanti. Kalau dia tak tulis garanti pun, hakikatnya kerajaan mestilah garanti hutang 42,000 kali ganda modal. Modal 1 million, dia pinjam 42,000 million. 42 bilion, 42,000 million. 42,000 kali modal yang ada. Seronoklah. Dah dapat duit banyak. Sekarang ni bolehlah bagi kat Syaril. Kalau bagi 10,000, dia masih lagi sayang kepada UMNO. 20,000 dia lemah sikit. Tapi 1 million pedulikan kerajaan kan, bangsa ke, Melayu ke, Islam ke, di 1 million. Dia lupa semua. Lepas itu dia ikut, dia sama dengan Najib. Cash is king. Itulah yang kita lihat. Apa yang kita lihat sekarang? Dunia tahu bahawa duit yang diberi kepada IMDB ini sudah hilang. Ini konon Arul Kandasamy kata, semua duit ada. Tapi duit itu dah hilang. Duit itu tak, 42 bilion dah hilang. Dunia tahu. Dilaporkan oleh sebuah badan bahawa Malaysia sudah jadi di antara 10 buah negara yang tahap rasuahnya tertinggi. Ya, tanah daripada Najib lah. Jadi duit ini diperlukan untuk nak jadi popular. Dia bagilah 1 million sana, 2 million sini. Tapi balas diri pun ada jugalah. Takkanlah bagi kat orang, tak bagi kepada diri sendiri. Terutama bila kita nak ada majlis perkahwinan di 5 tempat. Di rumah, di dewan, di pekan, di Kazakhstan. Di Kazakhstan bukan main, nak kena bawa orang 300 orang daripada Malaysia pergi Kazakhstan. Boleh kahwin di sana. Wah, besar. Belajar duit mana? Perdana Menteri tak ada duit. Saya tahu pasal saya dulu Perdana Menteri juga. Siapa tahu bila anak saya kahwin? Tak ada siapa pun dalam dewan ini yang hadir dalam majlis perkahwinan anak saya. Pasal saya ni kedekut. Tak belanja duit banyak untuk anak kahwin pun tak belanja duit banyak. Ini wah, bukan bunga saja masa kahwin tu 3 million ringgit. Macam-macam belanja lah. Bila duit banyak, nak pakai botox pun 1 million pun boleh juga. Ya,
bag pun bagus, cantik-cantik juga. Hermes punya bag. Pasal duit banyak. Bila duit banyak, belanja pun banyak lah. Adalah orang yang ikut sama, tak payah bayar, orang itu bayar. Pun ada juga. Siapa-siapa nak buat permintaan untuk tanah ke apakah, boleh dapat. Tapi ada syarat. Itulah. Bila nak orang sudah jadi tamak, nak duit, dah dapat duit banyak dah, masih lagi nak duit lagi. Ini duit 2.6 bilion ringgit. Di waktu itu saya sudah condemn Najib lah. Saya kata saya tak sokong dia lah. Pasal saya tak sokong Najib kerana ramai datang jumpa saya minta, please Tun, do something, buatlah sesuatu. Jadi saya nasihat Najib, dia tak dengar. Saya tulis surat kepada dia, kata saya tarik diri daripada menyokong Najib. Dia simpan surat tu, tak beritahu ke orang. Sebab itu saya kena lapor kepada orang ramai yang saya tak sokong Najib lagi. Kerana perbuatan dia ini tidak seperti Perdana Menteri. Hanya dengan mempunyai wang sebanyak 2.6 bilion ringgit dalam akaun Perdana Menteri sudah jadi satu kesalahan. Tak kira daripada mana dia datang, Perdana Menteri tidak boleh ada wang sebegitu banyak dimiliki olehnya anda dalam akaun dirinya. Itu salah. Tetapi bila ditanya datang dari mana duit ini, oh tak tahu. Mula tak tahu, mula napi. Lepas itu ada satu orang Arab bagi. Lepas itu naik pangkat sikit, orang Arab tu Arab Prince. Lepas itu Arab King. Tapi King dah mati dah. Semua jawapan-jawapan ini tak masuk akal. Inilah manusia yang menjadi pemimpin dalam negara. Bukan setakat duit yang banyak ini, tetapi pemerintah hanya menafikan adanya institusi pemerintah. Kita lihat ada AG, Attorney General. Kerja AG ini ialah memilih yang mana satu jenayah yang perlu dihadapkan ke mahkamah. Ada AG yang nampak nak dakwa di mahkamah, dibuang. Pagi itu dibuang, dan yang peliknya banyak orang lain kena buang kerja daripada kerajaan. Tapi kerajaan tak pernah hantar polis untuk escort orang itu keluar. Ini Gani Patil ni kena escort keluar, ada gambar. Polis escort dia keluar. Takut dia ambil papers. Apa yang nak takutnya? Takutlah pasal benda ni, perbuatan yang tidak baik telah dilakukan, dan AG mungkin akan mendakwa orang yang salah ini ke dalam mahkamah. Sebab tu dia dibuang walaupun cuma beberapa hari saja dia nak sampai masa untuk bersara. Diganti dengan Afandi. Yang ni bukan Afandi, yang ni Apandi. Dapat saja jadi AG dengan serta-merta mengisytiharkan tidak ada kesalahan. Laporan ini tidak menunjuk bahawa Perdana Menteri membuat apa-apa kesalahan. Satu laporan daripada Bank Negara, satu laporan lagi daripada MACC, semuanya tak ada asas untuk mendakwa Najib. Dia pandai baca orang ini, cepat kami. Dia kata laporan ni setinggi dirinya. Apa ni punya height tak tahulah, saya tak ukur. Dia 5 kaki lebih lah.
Dia boleh baca dalam sekejap mata, sekejap masa dan menentukan tak ada kesalahan. Saya minta AG ni, awak seorang Muslim, bolehkah awak sumpah dalam masjid? Bahawa tak ada apa dalam tu? Senyap. Tak menyaut apa yang saya minta. Kerana ada orang yang bila nak bersumpah, niat dia lain, mulut kata lain. Kononnya Tuhan tak tahu. Dia tak tahu Tuhan mana dia sembah kot. Kita tak boleh niat yang lain, cakap yang lain. Jadi yang kita cakap untuk orang ramai dengar, niat ni untuk Tuhan dengar. Tuhan dengar kedua-dua. Yang kamu niat pun dia dengar, yang kita lafaz pun kita dengar juga. Jangan cuba tipu Tuhan lah. Kita orang Islam. Jadi saya nak minta Apandi ni ambil ayat semayang, masuk dalam masjid, diiringi oleh imam-imam, dan kalau boleh saya ada sama. Lepas itu nak minta dia bersumpah junjung Quran. Wahai Apandi, inilah cara untuk membersihkan dirimu. Tapi tak ada senyap aja. Najib dah buat banyak kali dah. Bila suruh Najib bersumpah, dia bersumpah. Tapi kita tak tahulah dia niat apa, dia kata apa, kita tak tahulah. Yang tu Tuhan tahu, kita tak tahu. Tapi Apandi ni tak terima saya punya jemputan. Saya boleh sedia tempat masjid mana, hampakan apa semua, kita siap. Secara elok, kita ada Quran, bagi dia junjung. Lepas itu suruh dia bersumpah. Kata dalam laporan daripada Bank Negara, MACC, tak ada apa-apa bukti bahawa Najib melakukan apa-apa kesalahan. Ini perbuatan Najib. Institusi AG itu sudah diambil alih oleh Najib. Sedangkan dalam negara kita, kita asingkan kuasa legislatif, kuasa eksekutif dan kuasa perundangan ataupun judiciary. Tapi lah ni semua dia balik. Tak ada siapa yang bertindak. Sehingga apabila perbuatan yang tidak salah mengikut undang-undang SOSMA dia, bukan ROSMA, SOSMA. Jadi tak ada SOS pun. Dia undang-undang ni tak kena. Undang-undang ni dibuat untuk pengganas. Tiba-tiba orang yang buat laporan kepada polis dipanggil, ditangkap, dihadapkan kepada mahkamah di bawah undang-undang untuk pengganas. Wah, bukan main Datuk Khairuddin jadi pengganas. Saya pun tak mau nak dekat dah dengan dia. Ini pengganas. Saya punya political secretary yang lama, Matias Chang, pun kena tangkap juga. Lawyer yang nasihat dia punya klien pun kena tangkap juga. Ini undang-undang baru. Kita ada rule of law. Tapi bukan semua law kita boleh ikut. Kadang-kadang law ni pun kata Mak Saleh, the law is an ass. Kade. Undang-undang tu kade, bodoh. Jadi ini undang-undang nak buat lagi satu ni dah lulus dah. Pasal security, boleh tangkap orang, boleh simpan dalam, dan kalau tangkapan itu bersalah pun kita tak boleh salahkan kerajaan. Ini undang-undang baru. Jadi kita nak rule of law, tapi not that kind of law lah. Jadi ini perbuatan Najib semacam inilah yang menyebabkan saya
berpendapat dia tidak lagi boleh menjadi Perdana Menteri, walaupun saya yang sokong supaya dia jadi Perdana Menteri. Banyak sangat kesalahan dan sudah dicerita banyak tadi. Tak payahlah saya cerita, kalau nak cerita sampai esok hari, panjang sangat cerita. Jadi saya cadang supaya kita ada deklarasi rakyat. Karena pada satu masa dahulu, semasa British mencadangkan Malaysian Union, rakyat, raja-raja sudah tanda tangan serah negeri-negeri mereka kepada British. Tapi rakyat bangun dan mendesak kerajaan supaya tidak mengiktiraf Governor British. Dengan itu maka Malaysian Union pun terpaksa digugurkan, diganti dengan Federation of Malaya. Jadi raja-raja tidak ada kuasa sebenarnya untuk membuang mana-mana Perdana Menteri. Dalam perlembagaan tidak ada. Tapi kalau raja-raja mendesak, ada kemungkinan Perdana Menteri akan disingkir. Sebab itulah kita ada deklarasi. Kalaulah bermilion-milion rakyat Malaysia ini membuat deklarasi minta supaya Najib digugurkan, raja pun terpaksa terima juga. Tak ada dalam perlembagaan kerana kita tak sangka benda yang semacam ini akan berlaku. Tak ada dalam perlembagaan. Raja tidak boleh melantik Perdana Menteri tapi tidak boleh membuang atau menyingkir Perdana Menteri. Itu perlembagaan. Yang kita nak ini luar daripada perlembagaan. Dan saya harap raja-raja akan dengar suara rakyat. Keadaan sekarang ini luar biasa. Di atas pentas ini ada orang yang kena tahanan dalam masa saya jadi Perdana Menteri dulu. Orang yang menahan mereka pun ada juga sama-sama. Sepatutnya mereka benci kepada saya, tak boleh duduk atas pentas yang sama, jauh sekali duduk tepi. Kebencian orang yang kena tangkap tentulah begitu tinggi. Tetapi mereka sanggup berada di atas pentas bersama dengan saya yang menangkap mereka dulu. Kenapa? Sebabnya ialah kerana mereka anggap penyingkiran Najib ini lebih besar daripada segala perjuangan kita. Selagi Najib ada sebagai Perdana Menteri, maka undang-undang negara tidak akan berjalan. Segala institusi-institusi yang dibangunkan dalam negara ini tidak boleh berfungsi. Dengan itu tidak ada perubahan yang boleh dilakukan. Ramai daripada parti-parti lawan nak supaya ada perubahan. Tetapi selagi Najib ada di situ, perubahan tidak boleh dilakukan. Sebab itu saya fikir mereka sanggup berada di atas pentas bersama dengan saya. Ada jugalah orang UMNO yang marah pasal apa saya berdiri sama dengan Kisiang. Ini strategi Najib. Dulu bila Bersih mengadakan satu rapat umum ataupun demonstrasi dan mereka meminta supaya Najib disingkir, saya pun ada bersama menyertai kumpulan Bersih. Saya sokong Bersih kerana Bersih juga nak supaya Najib disingkir. Tetapi kaki putar
dalam kerajaan Najib. Ini dia panggil dalam bahasa Inggeris spin doctor. Spin pusing lah, putar. Doktor putar yang dah dalam kerajaan suruh dakwa bahawa perhimpunan bersih ini adalah usaha orang Cina nak bagi jatuh kerajaan Melayu. Dengan itu pun marahlah. Maka ahli tinju pun pakai baju merah. Ada dia punya tunjuk perasaan. Jadi dia alih daripada perjuangan untuk menjatuhkan Najib kepada kunutnya perjuangan untuk menjatuhkan kerajaan Melayu. Maka marahlah semua orang Melayu. Hari ini kita ada di sini kerana kita bersetuju walaupun ada pendapat yang berbeza-beza antara kita, tetapi kerana Najib ini satu masalah yang lebih besar, kita sanggup berada atas pentas ini bersama. Kalaupun kita nak ubah, nak buat transformasi, nak buat apa pun, selagi Najib ada di situ kita tak mungkin buat apa-apa transformasi. Sebab itulah kita bersama, kerana kita sayang kepada negara ini. Negara ini adalah sebuah negara yang cukup bernasib baik. Di antara negara-negara yang mencapai kemerdekaan yang bersama dengan kita, tidak ramai yang dapat dimajukan. Malaysia dapat dimajukan setelah kita merdeka, dan kemajuan kita jauh lebih baik daripada zaman kita dijajah. Kita dapat buktikan kepada penjajah bahawa negara kita berkeupayaan untuk maju lebih pesat daripada penjajah boleh majukan negara kita. Di mana-mana kita pergi, apabila kita menyatakan kita daripada Malaysia, mereka anggap Malaysia negara contoh yang mampu menukar daripada negara miskin yang berasas kepada agriculture sahaja kepada negara industri. Tapi sekarang ini, kalau kita pergi ke luar negeri, kalau ada orang bertanya, ada orang Malaysia kata dia orang Singapura. Tak berani kata dia orang Malaysia. Kerana kalau kata dia daripada Malaysia, hey, what's happened to your country? Orang tanya, apa dah jadi kepada negara kamu? Inilah hasil daripada pemerintahan Najib. Kita tak boleh tunggu pilihan raya 2 tahun lagi. Kerosakan yang dibuat itu sudah pergi kepada tahap yang tidak boleh dipulih. Kalau dibenarkan dia terus sehingga pilihan raya, saya yakin kita tidak dapat pulih semula kebanyakan keputusan yang telah dibuat oleh Najib. Sebab itu kita perlu usaha supaya dijatuhkan Najib ini sekarang ini. Kita berusaha mendapat deklarasi rakyat dengan sebab kenapa Najib perlu disingkir, dan kita meminta supaya Najib disingkirkan. Kalau kita boleh dapat berjuta deklarasi ini, saya percaya kalau kita tunjukkan kepada gajah-gajah betapa rakyat nak Najib ini disingkir, saya percaya bahawa gajah-gajah walaupun tidak ada kuasa mengikut perlembagaan, tetapi mereka boleh membuat usaha-usaha untuk menyingkirkan Najib. Sebab itulah deklarasi ini perlu ditandatangani oleh kita semua. Seberapa ramai yang boleh. Masing-masing dengan NGO-NGO-nya,
parti-partinya, Kesatuan Sekerja yang mempunyai 14 juta ahli, tak dapat 14 pun, kalau 13 tak apalah. Kita harus tanda tangani deklarasi ini. Dan tadi ada orang sebut saya nak bawa lori. Saya motorkar bawa juga lah. Tapi lori pun kalau ada yang tu saya bawa lah pergi ke istana. Nak tunjuk kepada gajah-gajah perasaan rakyat terhadap Najib. Kita nak jatuhkan Najib. Kononnya dia dipilih. Dia adalah Perdana Menteri yang dipilih. Elected by the people. Pak Lah pun elected by the people. Pasal apa dia bagi jatuh Pak Lah dulu? Dia tak boleh konon. Dia special macam mana saya tak tahulah. Cakap dia special cuma isteri dia nama Rosma. Dulu pun Tugu Abdul Rahman pun letak jawatan juga. Sebelum tu Datuk On Jaafar, bila dianya dapati sudah hilang popularitinya, dia pun letak jawatan. Perdana Menteri, saya pun letak jawatan juga, saya ingat. Tak susah, cuma kata aja, bagi buat ucapan kita saya letak jawatan, habislah. Jangan cuba putar belit. Orang Melayu kata putar dengan belit lama. Dia putar belit ni. Bila kita kata nak bagi jatuh Perdana Menteri, oh ini nak bagi jatuh kerajaan. Bukan nak jatuh kerajaan, nak jatuh Perdana Menteri. Penggantinya kalau dia buat biadab, kita tahulah macam mana nak buat. Saya fikir siapa yang menggantinya tentu sedar tentang pentingnya Perdana Menteri melayan segala tuntutan daripada rakyat. Bukan untuk dapat 20.6 bilion ringgit daripada Arab. Ini tugas Perdana Menteri. Jadi kalau tak ada Najib, saya tak payah khawatir. Saya tak khawatir siapa jadi Perdana Menteri pun. Takkanlah dia tak pernah tengok benda macam ni. Dia tahulah apa yang akan jadi kalau dia dapat 20.6 bilion ringgit. Tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kagum melihat perhimpunan pada petang ini. Kerana tak bergerak. Saya lihat sampai ke penuh Dewan ini, siapa pun tak bergerak. Walaupun kita dengar syarahan demi syarahan demi syarahan demi syarahan. Sampai pukul 6. Pukul 7, dekat pukul 7. Tak bergerak lagi. Jadi saya yakin akan semangat tuan-tuan dan puan-puan yang berasas kepada sayang kepada negara sendiri. Ini negara kita. Bukan milik Najib seorang saja. Saya tinggal UMNO kerana UMNO tidak ada lagi. Yang ada ialah Parti Najib. Saya tak rela jadi ahli dalam Parti Najib. Kerana tumpuan perjuangan UMNO sekarang ni bukan untuk bangsa, agama dan tanah air. Tujuannya ialah untuk memeliharakan Najib. Sebab itu saya tinggal UMNO dan saya sanggup bekerjasama dengan semua pihak yang percaya bahawa hanya dengan penyingkiran Najib saja barulah kita dapat pulih semula negara yang tercinta ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.